Tumpuan utama Awani 745, ibu bapa akui harga keperluan sekolah naik berbanding tahun lepas. Juga import cili merah dipantau. Dan Food Bank Malaysia sasar golongan B40. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Najib Arif dalam Awani 745. Laporan utama jam ini, program Food Bank Malaysia akan memberi penekanan kepada sumber makanan halal yang akan diagihkan kepada kumpulan sasar serta rumah kebajikan berdaftar, di mana Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, satu undang-undang khas akan diwujudkan bagi memastikan hanya makanan halal diterima di bawah program berkenaan. Menurutnya, dalam mesyuarat Jumaah Menteri, beliau membentangkan sasaran untuk mengadakan undang-undang ini paling cepat pada hujung tahun depan. Program yang dijalankan ini akan dilakukan roll out-nya mulai Januari tahun hadapan. Roll out maksudnya kita akan laksanakan di seluruh negara. Dengan sendirinya dia menjadi program rasmi oleh kementerian dengan beberapa rakan strategi. Kami berharap pada akhir menjalankan program ini, kerajaan akan dapat mengadakan suatu undang-undang yang akan regulate aktiviti menyelamatkan makanan lebihan dan mengagihkan kepada kumpulan penerima. Kerana kita belum lagi mempunyai satu regulations berkenaan perkara ini. Jadi masih ada ruang untuk kita memberikan nilai tambah kepada aktiviti ini. Program ini sangat memberikan impak yang besar kepada golongan penerima dan ianya adalah suatu yang kerajaan yakin dapat sedikit sebanyak membantu melegakan tekanan kos sara hidup kepada golongan bawahan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri pelancaran program Food Bank Malaysia di Georgetown, Pulau Pinang. Program itu dirasmikan Menteri Kewangan Lim Guan Eng yang mewakili Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Antara lain, program Food Bank Malaysia itu membolehkan lebihan makanan yang tidak digunakan diedar kepada golongan sasar terutama B40. Program Food Bank Malaysia ini akan mensasarkan seramai 186,354 ketua isi rumah yang berada di paras garis kemiskinan di seluruh negara untuk diagihkan lebihan makanan yang dikumpul. Baik, berbaki kurang 2 minggu sebelum cuti sekolah berakhir, peluang sudah pasti digunakan ibu bapa untuk membeli kelengkapan persekolahan baharu untuk anak-anak bagi sesi persekolahan 2019. Bagaimanapun, lazimnya minggu akhir cuti sekolah kerap kali dikaitkan dengan kenaikan harga barangan khususnya kasut dan pakaian seragam sekolah. Kita ikuti tinjauan wartawan Faris Azman di sekitar ibu kota membongkar mengenai adakah benar berlaku kenaikan harga barangan keperluan persekolahan ini. Tinjauan mendapati rata-rata premis sesak. Ia bertanda ibu bapa berpusu-pusu mendapatkan kelengkapan persekolahan anak-anak mereka. Dan rata-rata menyedari terdapat peningkatan harga berbanding tahun lalu. Baju seluar semua ada naik lah. Kalau naik harga tu terasa beban lah. Kalau anak 2-3 orang tu memang terasa lah. Kata baju sekolah dia, baju sekolah dan kasut sekolah, persiapan tu memang orang rasa itulah, memang kita dah siapkan macam berbagai-bagai untuk persiapan persekolahan lah. Cuma kos ataupun tahun ni mungkin saya dengar mungkin ada peningkatan lah dari segi perbelanjaan dan sebagainya. Tapi kita rasa terpanggil lah kalau kata mereka yang berpendapatan rendah kan. Jadi kata macam proses kat situ mungkin bagaimana diorang nak belanja ataupun nak membeli barang-barang persekolahan. Sangat mungkin kalau ada peningkatan yang boleh kita dapat harga hujung tahun terutama benda sekolah ni dapat dikurangkan, kita rasa macam bolehlah semua pada mereka yang berpendapatan rendah boleh orang kata berbelanja untuk pendapatan mereka. Seterusnya tinjauan dibuat di sebuah gedung beli belah di Subang Jaya. Harga runtuh antara yang menjadi perhatian ibu bapa. Namun di sebalik rungutan dan beban disuarakan segelintir mereka, masih ada yang kompromi apabila kenaikan harga setanding dengan kualiti barangan. Kualiti tu memanglah kita pentingkan kan. Harga tu nanti pada nombor 2 lah. Kita yang tengok kualiti. Sebab anak kita nak pakai. Kalau dia pakai sebulan 2 dah koyak, kita kena beli lagi. Kita beli yang murah. Kan? Lepas tu pakai sebulan 2 dah koyak.
Kalau kita beli yang elok sikit, dia boleh pakai lama. Yelah, beli setahun sekali. Jadi harga dia adalah naik sikit kan. Baju sekolah ni memang tak tahun sekali kan. Beli dia bukannya tak bulan kan. Jadi tak kisah sangatlah. Tak ada masalah. Pemerhatian saya di beberapa premis perniagaan mendapati ada pihak ataupun ada harga yang dinaikkan beberapa peratus dan ada juga premis yang menjual dengan harga runtuh bagi membantu golongan-golongan yang kurang berkemampuan untuk membeli kelengkapan sekolah bagi anak mereka. Apa yang dapat pastikan di mana perlu ada satu mekanisme dari pihak kerajaan untuk memastikan harga kelengkapan sekolah berada pada tahap yang tidak membebankan ibu bapa, terutamanya golongan B40 yang mempunyai ramai anak mereka yang mungkin terkesan meskipun kenaikan harga hanya RM1 hingga RM5. Dan di Alustar Kedah, walaupun ibu bapa akui harga keperluan persekolahan alami sedikit kenaikan, mereka tetap berpuas hati dengan tawaran dibuat oleh peniaga. Tinjauan di pasaraya sekitar ibu kota Kedah mendapati harga keperluan persekolahan tidak banyak berubah berbanding tahun lalu. Bajet tu seorang dalam kasut tu memang biasa je lah, harga dalam 30-40 tu biasalah kasut hitam sebab tahun ni semua hitam kan kata. Dalam harga tu lah, dalam seorang tu baju seorang 2 pasang dah tentulah. Kasut seorang sepasang, beg baru macam tu lah, dalam seorang tu dalam 200-300 lah. So ini pertama kali saya membeli untuk anak-anak saya baru masuk darjah 1. Bagi saya tak ada masalah dan saya mampu belilah. Bagi ibu bapa, apa yang penting ialah anak-anak didahulukan dengan harga barangan keperluan itu naik atau sebaliknya jatuh nombor 2. Ya, memang betul. Benda tu memang kepentingan lah untuk anak-anak. Takkan kita nak tengok anak kita pakai baju lama-lama dah kan. Mana kita walaupun harga tu naik pun terpaksa kita nak belilah. Untuk anak-anak kelengkapan untuk anak-anak nak pergi sekolah tu orang dah kan. Kelengkapan sekolah lah. Kelengkapan sekolah ni kita kena belilah. Walaupun harga dia ni mahal ke murah ke, putih ke hitam pun tetap kita kena beli untuk anak-anak. Pasal apa? Keperluan tanggungjawab ibu bapa tu dia kena beli untuk anak-anak. Bukan kita nak pakai yang lama-lama kot kan. Anak orang lain semua pakai elok, anak kita pakai buruk-buruk. Sementara itu, peniaga pula akui tawaran diberikan adalah mampu milik kepada semua lapisan latar belakang. Untuk barangan tahun ni kita harga maintain macam biasa, tak ada kenaikan apa. Kan harga pun kira kita harga mampu milik lah orang dah. Kita untuk orang yang memerlukan lah kan. Lepas tu kita harga tetap harga yang paling murah lah. Beza dengan tahun lepas, tahun ni saya rasa harga pun sama. Tak ada perbezaan. Pada Jumaat, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail melahirkan rasa kecewa terhadap segelintir peniaga yang mengambil kesempatan menaikkan harga kasut menjelang sesi persekolahan 2019 2 minggu lagi. Dan dalam keterujaan membuat persediaan keperluan persekolahan, golongan pelajar dari keluarga berpendapatan rendah B40 tidak dilupakan. Program tahunan tanggungjawab sosial korporat CSR projek Lintasan Kota Holdings yang berhad atau Prolintas Back to School antara yang menyahut matlamat berkenaan. Pengurus Besar Bahagian Komunikasi Korporat Prolintas, Muhammad Ramali Abu Bakar berkata, antara lain program berkenaan bertujuan membantu meringankan beban keluarga berpendapatan rendah yang memiliki tanggungan ramai dalam menyediakan kelengkapan persekolahan anak mereka. Program tahunan Prolintas, CSR Prolintas Back to School yang mana kita tekankan kepada education lah. Kita membantu para ibu bapa untuk menghadapi musim persekolahan yang baru dengan cara kita menyediakan pakaian seragam, persalinan, beg sekolah, kasut, stokin serta kita juga bagi voucher buku yang boleh mereka tukar dengan membeli buku-buku di mana-mana rangkaian kedai popular. Katanya program yang dijalankan sejak 16 tahun lalu itu hingga kini memberi manfaat kepada kira-kira 2,000 murid dan pelajar daripada golongan B40. Program berkenaan tamu beliau mensasarkan 600 pelajar dari kawasan sekitar jajaran lebuhraya Kendalian Prolintas. Antaranya di Ampang, Keramat, Kajang, Ceras, Shah Alam, Sungai Buloh, Bukit Subang dan Kota Damansara. Muhammad Ramali ditemui pada sidang media selepas penyampaian program CSR Prolintas Back to School di Subang, Selangor. Sumbangan disampaikan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Damansara, Syatiri Mansur.
Sementara itu, penerima bantuan melahirkan kesyukuran kerana mendapat manfaat daripada program berkenaan. Antaranya Adilah Ahmad, seorang pembantu pejabat. Bagi saya lah, macam orang yang berpendapatan rendah macam saya ni amat-amat bersyukur dengan adanya program macam ni. Awal tahun memang kita rasa ringanlah bebanan kita. Kita sekarang kita dah ada kain baju, suit untuk sekolah ada. Cuma kita prepare untuk buku ke. Jadi pendapatannya maknanya bebanan untuk awal tahun tu kuranglah untuk kami yang berpendapatan rendah. Bagi beliau, kos keseluruhan untuk kelengkapan sekolah bagi seorang anak boleh mencecah sehingga RM500 dan belum lagi dikira pembayaran yuran dan buku latihan. Kita nak cari 2 pasang, senang nak tukar kan. Lepas tu nak buku lagi, yuran lagi. Memang saya rasa seorang anak dalam RM500. Bagi kalau orang yang pendapatan rendah macam saya ni, RM500 untuk seorang anak memang beratlah. Begitu juga pelajar sekolah rendah yang merasakan bantuan sedemikian meringankan beban ibu bapanya dalam menyediakan kelengkapan persekolahan. Sebab dapat kasut baru, baju baru. Selama ni saya susah nak beli. Pada majlis itu, seramai 300 murid dan pelajar daripada 8 sekolah menerima sumbangan pakaian sekolah dan baucer buku bernilai RM60 seorang. Kebun sawit musnah diserang gajah liar. Semuanya selepas ini. Bertemu kembali dalam Awani 7.45. Seterusnya, draft baru kaedah pembayaran semula pinjaman PTPTN akan disiapkan dalam tempoh 6 bulan sebelum boleh dibentangkan ke Kabinet bagi mendapatkan kelulusannya. Di mana pengerusi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN Wan Saiful Wan Jan berkata, bagi tujuan menghasilkan draft baru kaedah pembayaran itu, pihaknya mengadakan perjumpaan dengan pelbagai pihak termasuk pemimpin masyarakat, badan bukan kerajaan NGO serta pihak berkepentingan. Menurut Wan Saiful, langkah berkenaan dibuat bagi memastikan pelaksanaan kaedah baru itu lebih adil dan mengambil kira kebajikan peminjam serta bebas dari sebarang polemik. Saya berterima kasih dengan keputusan yang dibuat oleh Kabinet baru-baru ini yang mengambil keputusan menangguhkan pelaksanaan skim tersebut. Jadi membuka ruang untuk kita mengadakan engagement dengan stakeholders yang penting, dan kita sekarang berjalan, kita pergi ke seluruh negara. Saya setakat ni dah mengadakan perjumpaan dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan stakeholders di negeri Perlis, Kedah, Perak, hari ini di Terengganu, besok di Kelantan, kita akan pergi ke Johor, kita akan pergi negeri-negeri lain juga untuk berjumpa dengan rakyat di berkat akar umbi dan dapatkan pandangan mereka. Bagaimana kita nak perbaiki, dia bergantung pada input yang diberikan selepas ini. Wan Saiful ditemui selepas program Majlis Penyampaian Bantuan Persekolahan di Dungun, Terengganu. Beliau turut memberi jaminan bahawa semua pandangan serta cadangan dari rakyat akan diambil kira untuk dianalisa bagi mendapatkan kaedah terbaik yang tidak membebankan mana-mana pihak. Pada 7 Disember lepas, Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik mengumumkan penangguhan pelaksanaan kaedah baru bayaran balik PTPTN secara potongan gaji berjadual yang dijadualkan bermula pada Januari 2019. Okey, seterusnya Kementerian Kesihatan sahkan terdapat cili yang dijual di pasaran tempatan tidak mematuhi Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 berkaitan residu racun perosak. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hishamullah berkata, Kementerian Kesihatan melalui bahagian keselamatan dan kualiti makanan menjalankan pemantauan terhadap cili import di pintu masuk negara dan pasaran tempatan. Dalam satu kenyataan, beliau berkata hasil pemantauan kementerian dari Januari lalu sehingga kini, sebanyak 503 sampel cili termasuk cili dari Vietnam dianalisis. Pihaknya mendapati sebanyak 21 sampel cili atau 42% tidak mematuhi Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985
berkaitan residu racun perosak. Kementerian Kesihatan katanya akan meneruskan pemantauan ke atas sayur-sayuran termasuk cili di pintu masuk negara dan di pasaran tempatan bagi memastikan pematuhan ke atas Akta Makanan 1983 dan Peraturan Makanan 1985. Beliau mengulas laporan sebuah akhbar yang menyatakan cili merah import dari Vietnam masih terdapat di pasaran tempatan walaupun kerajaan telah menggantung permit import hasil pertanian itu sejak 14 September lalu. Katanya semua makanan yang diimport ke negara ini perlu mematuhi Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Gagal mematuhi peraturan itu merupakan satu kesalahan dan jika disabitkan, boleh dikenakan penjara maksimum 3 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Okey, serangan gajah liar mengakibatkan 3 pekebun sawit di Bandar Al-Mukhtafi Billah Shah Dungun, Terengganu kerugian hampir RM30,000. Gajah jantan liar yang datang dari hutan Hulu Paka dipercayai menceroboh kawasan berkenaan untuk mencari makanan. Menurut Awang Ibrahim, 66 tahun, 130 pokok kelapa sawit berusia 5 tahun milik mereka musnah. Sedar tu hari-hari mari. Muka mari hari-hari Mari siapa muka pintu pagar buka tu dok, kulit putih. Dah lalulah saya pun. Kata sodoh dah lah. Lepas tu mari dia kata. Baru semalam Upan namanya? 20 ni pokok semalam sekor. Mula-mula. Lepas tu kak boleh masuk. Hujan bertutup kan hari raya. Mari dapat. Dia nak malam tu kamu tu. Yang pasal 2 hari apa? Baru pasal. Jadi tak dengar berita apa, mari tengok buat mari dulu. Tengok hanya Allah lembek lah tengok. Jadi masuk lalah gitu ya. Tak masuk bilang penuh lagi lah. Lebih kurang ada 30 pokok. Tapi tahu hari ni ada lagi tu dia tu. Malam mari balik pukul 2. Malam tunggu tu nak masuk apak tak berani biar jalan gitu biarlah. Kata Muhammad Nawi, Jawatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Daerah Dungun menjalankan pemantauan selepas aduan dibuat. Pekebun berharap haiwan liar terbabit dapat ditangkap bagi mengelakkan mereka terus menanggung kerugian yang lebih besar. Sukarnya membersihkan 51 sungai yang tercemar di negara ini. Semuanya selepas ini. Okey, anda masih lagi menonton Dakwani 745. Seterusnya, Jabatan Alam Sekitar mendedahkan 51 sungai di negara ini tercemar. Bagaimana usaha untuk memulihkan kembali sungai ini kepada tahap kualiti yang lebih baik selaras matlamat negara untuk mencapai pembangunan yang mampan? Kita ikuti laporan disediakan Rahimah Abdullah. Berdasarkan laporan kualiti alam sekeliling 2017 itu, 24 sungai berada pada kelas 3, 26 sungai kelas 4 dan sebatang sungai kelas 5. Di Ibu Negara dan Selangor sahaja, 6 sungai dikategorikan sebagai sungai tercemar. 27 sungai tercemar turut dicatatkan di Johor, 3 di Pulau Pinang dan 2 di Kelantan. Sungai Bunos adalah antara 51 sungai tercemar yang dicatatkan di negara ini dan hasil tinjauan mendapati Sungai Bunos ini melalui kawasan penempatan dan juga kawasan aktiviti industri yang menyebabkan Sungai Bunos dikategorikan sebagai kelas ketiga. Sungai kelas 3 dipulihkan melalui rawatan loji bekalan air secara berterusan. Sungai kelas 4 pula biasanya ia diguna pakai untuk pengairan dan pertanian. Manakala sungai yang mencapai kelas 5 tiada kegunaan. Antara punca pencemaran sungai ialah kesan aktiviti industri, perumahan, loji kumbahan dan penternakan. Menurut Ketua Pengarah JAS, Datuk Dr. Ahmad Kamarun Najib Cik Ibrahim, sungai tercemar memerlukan tempoh yang lama dan kos yang tinggi untuk kembali kepada sungai bersih. Dia ada banyak faktor yang perlu diambil kira lah. Faktor yang utama, bila sungai itu sudah tercemar, dia biasanya mengambil masa yang lama untuk dipulihkan. Sebab tu kalau kita nak pastikan, kita tak mau berlakunya pencemaran atau damage lah kepada sungai. Tapi bila once sungai itu dah
tercemar atau damage, nak pulih itu memang melibatkan kos yang tinggi untuk dipulihkan dan melibatkan pelibatan semua pihak. Jadi di sini even kita pun kena main peranan. Bukan setakat pemaju, kita pun kena main peranan sebagai rakyat untuk pastikan sungai boleh kita kawal dan kita cintai. Bila kita ada sikap-sikap yang seperti itu, maka kita boleh memberi kesan yang positif kepada pemulihan sungai. Tapi saya memanglah rasa walaupun tindakan teknologi ada untuk nak memulihkan sungai, tetapi setakat teknologi tanpa ada kerjasama, tanpa ada pelibatan orang awam, stakeholders, maka kita tidak akan boleh mencapai pembersihan sungai dengan jangka masa yang singkat. JAS turut mengeluarkan garis panduan berkaitan ternakan dalam menguruskan kawalan sisa buangan di ladang. Pada masa sama, kerajaan juga meningkatkan penguatkuasaan ke atas loji kumbahan. Jadi dalam hal ini pada tahun depan kita akan memperkenalkan satu kompetensi ataupun program persijilan untuk semua sustainability manager dan juga pemaju projek yang ingin membuat projek. Mereka perlu melalui proses latihan yang intensif tentang cara-cara untuk mengawal pencemaran daripada kerja-kerja tanah. Untuk mencapai status negara maju, setiap pembangunan ekonomi perlu diseimbangkan dengan kawalan pencemaran dan impak kepada alam sekitar. Bagaimanapun katanya, pencemaran sungai di Malaysia dilihat semakin menurun dengan bantuan teknologi yang mampu membuat pemantauan secara meluas melalui program pengawasan kualiti alam sekitar EQMP yang digunakan seluruh negara. Pada masa sama, tahap kesedaran awam mengenai pencemaran sungai mula meningkat selain kerjasama setengah pemaju bagi meningkatkan tahap kualiti sungai. Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Budaya kesal dengan tindakan memindahkan kubur lama di Jalan Gajah Mat, Kota Baru awal bulan ini, di mana Menterinya Datuk Muhammadin Ketapi menjelaskan tidak dimaklumkan kawasan itu ada kesan peninggalan sejarah dan sebelum pemindahan itu dibuat. Sebelum ini, kementerian meminta supaya kerja-kerja pemindahan kubur lama berkenaan ditangguhkan sehingga kajian kesan sejarah dilakukan. Justru pihaknya kini pantau dan laksanakan kajian mengenai penemuan kesan sejarah itu. Ini termasuk kubur yang didakwa milik Long Derahman berusia lebih 300 tahun. Kita yang sebetulnya rasa sedikit duka cita tentang masalah kuburan. Oleh kerana ini satu daripada kuburan yang agak lama di negeri Kelantan ini, dan itu patutnya di preserve. Dan juga satu daripada dia, kalau saya tak silap, dia keluarga ada kaitan dengan ada kaitan dengan Istana Kelantan. Beliau mengulas proses penyelenggaraan dan pemindahan tanah perkuburan lama di Jalan Gajah Mati yang menimbulkan keresahan di kalangan orang ramai. Mereka mendakwa proses berkenaan tidak dilakukan dengan sempurna hingga menyebabkan banyak batu nisan berselera. Tanah perkuburan Islam yang menempatkan lebih 200 kubur itu dikenali sebagai langgar buruk. Ia dipercayai wujud sejak lebih 700 tahun lalu turut menempatkan banyak makam kerabat diraja, pembesar dan ulama Islam. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan atau MAIK sebelum ini beri jaminan urusan perpindahan kubur lama mengikut syarak dan prosedur yang ditetapkan. Timbalan yang dipertua MAIK, Dr. Nik Muhammad Azlan Abdul Hadi berkata, kekeliruan mungkin timbul kerana kerja-kerja pemindahan terpaksa dihentikan buat sementara waktu akibat musim hujan yang melanda negeri ini.
Ketika ini, hampir 70% dari proses pemindahan tersebut sudah selesai dan hanya kira-kira 40 kubur lagi yang belum dipindahkan. Okey, sekian Awani 7.45. Semua berita kami ada di laman web kami astroawani.com. Juga muat turun aplikasi Astro Awani di Google Play Store dan juga App Store. Teruskan bersama kami di Astro Awani. Berita segenap dimensi. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.